Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah an-nabiyil amin. Nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan media sosial yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung bacaan kita muqaddimah bacaan kita dari kitab Risalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di bahagian muqaddimah untuk kita meneliti dan berusaha untuk memahami serta mengambil istifadah dari taujihat yang ingin disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, khusus dalam perjalanan kita menuntut ilmu. Sudah tentu ilmu yang paling bernilai, yang paling berharga, bahkan yang menjadi maksud Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Risalah itu adalah ilmu Al-Quran dan juga ilmu sunnah Nabi SAW, kerana kitab tersebut tidak ditulis melainkan untuk mengajar orang-orang beriman, khususnya penuntut ilmu, bagaimana untuk memahami Al-Quran dan juga sunnah dengan baik, sehingga dapat menistinbat, dapat mencungkil dan dapat membuat kesimpulan dengan tepat, dengan benar daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bagi dijadikan panduan bagi kehidupan. Kita berhenti kemarin pada ungkapan di mana Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan bahwasanya Al-Quran Al-Karim adalah kemuliaan bagi Nabi Muhammad SAW dan juga kemuliaan bagi kaum baginda, kerana Al-Quran diturunkan oleh Allah dalam bahasa Arab dan dipilih Nabi Muhammad SAW untuk menerimanya, untuk memikulnya. Baginda adalah orang Arab. Baginda adalah orang Arab. Al-Quran bahasa Arab. Baginda Nabi SAW berbangsa Arab dan sudah tentu menjadi kemuliaan bagi bangsa Arab itu sendiri, terutama sekali Quraisy. Hari ini kita sambung lagi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana yang diterjemahkan dalam naskah terjemahan kita ini, ataupun kalau kita lihat dalam naskah asal bahasa Arab, dia sebut fakhassa jalla sana'uhu qaumahu wa ashiratahu al-aqrabin fil nidarati wa amal khalqa biha ba'dahum. Maka Allah yang Maha Tinggi telah mengkhususkan kaum baginda sallallahu alaihi wasallam dan kaum kerabatnya. Dia telah mengkhususkan kaumnya, kaum baginda, iaitu kaum orang Arab yang berada di Mekah khususnya, dan juga kaum kerabatnya, ashiratahu, kaum kerabat yang terdekat dalam peringatan ataupun dakwah, dan kemudian meliputi seluruh manusia dengan peringatan itu selepas mereka. Di permulaannya Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran Karim, dan peringatan dalam Al-Quran itu diperintahkan Allah untuk disampaikan kepada orang Arab, termasuk keluarga baginda yang terdekat, dan setelah itu perintah itu umum, merangkumi sekalian manusia sehingga akhir, sehingga ke seluruh pelosok dunia, dan juga sehingga ke akhir zaman. Dan dia ini Allah telah mengangkat kedudukan Rasulnya dengan Al-Quran. Kemudian secara khusus memerintahkan baginda untuk memberi peringatan kepada kaumnya ketika diutuskan, sebagaimana firman-Nya, wa anzir ashiratakal al-aqrabin.
Dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Surah Asy-Syu'ara ayat 214. Jadi Al-Quran ini menjadi sumber kemuliaan dan juga menjadi peringatan. Peringatan pada yang bermula dengan kaum keluarga Nabi yang terdekat, diikuti dengan orang Arab sekaliannya dan seterusnya kepada sekalian manusia. Sebahagian ahli ilmu Al-Quran menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila turun ayat tadi, wa anzir ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad, berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Maka sebahagian ahli Quran, ahli ilmu Quran, ahli ilmu ulum Quran, mereka meriwayatkan hadis di mana Nabi SAW bersabda, wahai Bani Abdul Manaf, sesungguhnya Allah telah mengutuskanku untuk memberi peringatan kepada kaum kerabatku yang terdekat, dan kamu adalah kaum kerabatku yang paling dekat. Ya, kamulah kaum kerabatku yang paling dekat. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah, guru beliau, dari Ibnu Abi Najih. Hadis yang diambilnya daripada Ibnu Abi Najih daripada Mujahid tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami, yakni Allah, telah meninggikan bagimu sebutan namamu. Ini surah Asy-Syarh atau Al-Insyirah ayat 4. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami, kata Allah, telah meninggikan sebutan namamu. Maka kata Imam Mujahid, ayat ini Allah seolah berkata, tidaklah aku disebut melainkan engkau juga disebut bersama aku. Itu makna bagaimana Allah meninggikan sebutan nama Nabi Muhammad SAW, iaitu tidak disebut namaku, kata Allah, melainkan namamu juga akan turut disebut, di mana sekalian orang beriman akan bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kemudian akan diikuti dengan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi juga bahwasanya tidak ada Tuhan dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah SAW. Itu makna wa rafa'na laka dzikrak. Kami mengangkat sebutan namamu, iaitu tidak disebut nama Allah, melainkan akan turut disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, kata Imam Syafi'i rahimahullah, disebutnya nama Nabi Muhammad SAW bersama Allah ketika beriman kepada Allah. Maksudnya apabila seseorang itu ingin mengisytiharkan keimanannya kepada Allah, di mana kita sebut dengan al-iqrar bil lisan, iaitu dengan mengucap kalimah syahadah, dan dalam kalimah syahadah itu disebut nama Nabi Muhammad SAW setelah nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu juga azan. Maksudnya disebut nama Nabi Muhammad SAW bersama Allah ketika beriman kepada Allah, yakni ketika mengucap kalimah syahadah, azan, dan mungkin juga ketika membaca Al-Quran. Mana ketika kita membaca Al-Quran, kita digalakkan untuk berselawat, ataupun dalam Al-Quran itu kita akan bertemu dengan ayat-ayat yang Allah Ta'ala sebut tentang Nabi Muhammad SAW, serta ketika melakukan ketaatan dan juga meninggalkan maksiat. Mana semua ketaatan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang beriman, semuanya ganjarannya, pahalanya akan turut diperolehi oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu juga apabila umat Islam, orang beriman, meninggalkan maksiat, mereka dikurniakan ganjaran oleh Allah atas kepatuhan mereka, semuanya akan
turut mengalir kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sebab itu apabila ditanya apakah boleh kita menghadiahkan amalan, menghadiahkan Fatihah sebagai contohnya untuk Nabi kita Muhammad SAW, sebagian ulama menjawab persoalannya bukan boleh atau tidak boleh, persoalannya tidak perlu. Kerana kalau kita tidak menghadiahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam pun tetap akan sampai kepada baginda. Semua amal soleh yang kita lakukan semuanya mengangkat martabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana pahalanya, ganjarannya akan turut diperoleh oleh baginda, kerana baginda menjadi asbab sampainya hidayah kepada manusia di akhir zaman ini, termasuk kita. Maka semoga Allah berselawat ke atas Nabi kita Muhammad SAW setiap kali orang-orang yang mengingatinya, dan juga ketika orang-orang lalai daripada mengingatinya. Ini Imam Syafi'i rahimahullah mendoakan selawat ke atas Nabi Muhammad SAW, dan selawat sebanyak orang yang mengingati Allah dan juga orang yang lalai kepada Allah. Dan semoga Allah berselawat ke atas baginda di kalangan umat terdahulu dan juga terkemudian dengan sebaik-baiknya, dengan sebanyak-banyaknya, dengan sesuci-suci selawat yang pernah diberikan kepada sesiapa dari makhluk Allah. Dan semoga Allah menyucikan kita, dan semoga Allah menyucikan kami dan juga kamu dengan selawat ke atas baginda, sebaik-baik penyucian yang diberikan kepada umatnya melalui selawat dan salam ke atasnya. Jadi kita dapat faham daripada sini bahasanya selawat ini penyucian. Sebab itu Imam Syafi'i rahimahullah dia berdoa, bertawassul dengan selawat ini agar Allah menyucikan kita dengan sebaik-baik penyucian yang pernah diberikan, yang pernah disucikan Allah akan umat-umat yang terdahulu. Semoga Allah membalasnya bagi pihak kita. Semoga Allah membalas Nabi Muhammad SAW bagi pihak kita dengan sebaik-baik balasan yang diberikan kepada seorang Rasul daripada umat yang diutus kepadanya. Mana kita berdoa kepada Allah, doa daripada kita sebagai umat. Mudah-mudahan dengan doa, dengan selawat yang kita pohonkan daripada Allah akan dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW itu menggambarkan penghargaan kita, terima kasih kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan penghargaan daripada umat untuk Rasulnya. Sesungguhnya melalui baginda sallallahu alaihi wasallam Allah telah menyelamatkan kita daripada kebinasaan. Begitulah besarnya dasar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui baginda, kata Imam Syafi'i, Allah menyelamatkan kita daripada kebinasaan dan menjadikan kita termasuk dalam sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Berpegang dengan agama yang diredai. Jadi dengan terutusnya Nabi Muhammad SAW, dengan dakwah yang baginda sampaikan, dengan perjuangan baginda, dengan ta'lim yang baginda lakukan terhadap sahabat, diikuti sahabat pula mengajar, tabi'in, tapi sampailah pada kita pada ini, maka kita menjadi umat sebaik-baiknya yang diutuskan Allah, yang dilahirkan Allah di tengah-tengah umat manusia ini. Dan kita dapat berpegang dengan agama yang Allah redai, yang dia pilih untuk para malaikatnya dan juga hamba-hambanya yang diberi nikmat. Tidaklah sampai kepada kita satu nikmat, sama ada yang zahir atau yang batin, yang kita peroleh manfaat daripadanya dalam agama dan dunia, atau terhindar daripada suatu keburukan dalam kedua-duanya, yakni dunia dan akhirat, melainkan Nabi Muhammad SAW adalah sebab yang membimbing kepada kebaikan itu, yang menunjuki kepada jalan yang benar, yang menjauhkan daripada kebinasaan dan jalan-jalan kejahatan yang menyimpang daripada kebenaran. Ya. Jadi apa saja nikmat, sama ada zahir dan batin, yang kita perolehi, sama ada nikmat itu memberi manfaat untuk agama kita ataupun dunia kita, ataupun
selamatnya kita daripada keburukan di dunia dan akhirat ini, daripada kesesatan, daripada kesangsian, daripada kejahilan, semuanya adalah ya, sebabnya adalah Nabi Muhammad, yang mana membimbing, dialah yang membimbing kita kepada kebaikan dan menjauhkan kita daripada kesesatan. Kerana melalui dialah Allah Ta'ala mengutuskan dia untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan kitabnya kepada kita. Baginda juga yang menunjukkan sebab-sebab yang membawa kepada kebinasaan untuk kita hindari, untuk kita tahu dan kita dapat hindari, serta menunaikan nasihat dalam memberi petunjuk dan juga peringatan kepada kita. Maka salawat dan salam ke atas Nabi Muhammad SAW dan keluarga Muhammad, sebagaimana salawat ke atas Nabi Ibrahim dan juga keluarga Nabi Ibrahim, sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ini salawat Ibrahimiyah. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah melanjutkan lagi, kata dia lagi, dan Allah menurunkan kepadanya kitabnya, ini Al-Quran. Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW kitabnya, yakni Al-Quran, di mana Allah berfirman, wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Al-Quran itu, kata Allah, demi sesungguhnya dia adalah sebuah kitab yang tidak dapat ditandingi. Adalah kitabun aziz, kitab yang agung yang tidak dapat ditandingi, yang tidak dapat didatangi sebarang kepalsuan dari mana-mana arah dan seginya. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Sama ada arah depan, di arah belakang, di segala arah, Al-Quran ini tidak dapat didatangi oleh sebarang kepalsuan, tidak dapat dipindah. Allah Ta'ala menjaga. Inna nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang menurunkan zikra ini Al-Quran ini, dan kamilah yang benar-benar akan menjaganya. Jadi jaminan penjagaan terhadap Al-Quran itu tidak disebut oleh Allah kepada kitab-kitab yang terdahulu. Sebab itu kitab-kitab terdahulu telah diserapi dengan pembinaan, dengan kepalsuan dan sebagainya. Tapi Al-Quran ini, kata Allah, la ya'til batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Jadi sebab itu kita perlu pegang sungguh-sungguh Quran, belajar sungguh-sungguh, kerana dia adalah kitab yang asli, yang tidak terpindah. Sebagaimana turun kepada Nabi Muhammad SAW, maka begitulah turun kepada kita ini. Sebagaimana orang-orang terdahulu, salafus salih dulu terselamat, diberi pertolongan oleh Allah, diberi kejayaan oleh Allah dengan Quran, maka begitu juga kita ini, kalau kita pegang sungguh-sungguh Al-Quran, kita juga akan diberi kejayaan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kitab yang sama. Maka dengan kitab itu Allah memindahkan mereka daripada kekufuran dan kebutaan kepada cahaya dan petunjuk. Dengan kitab Quran itu, Allah telah memindahkan mereka, yakni para sahabat, daripada kekufuran dan kebutaan, sehingga mereka berada dalam cahaya dan petunjuk Allah Ta'ala. Dan dia menjelaskan di dalamnya apa yang halal, apa yang dihalalkan sebagai kurniaan dan kelapangan kepada hamba-hambanya. Yang halal itu adalah kurniaan Allah. Seolah-olah Allah Ta'ala berkata kepada kita, makanlah, nikmatilah, aku halalkan untuk kamu. Serta apa yang diharamkan. Mana dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala jelaskan apa yang diharamkan, yang dilarang kita. Kerana dia lebih mengetahui tentang maslahat mereka. Kenapa Allah Ta'ala haramkan? Kerana Allah Ta'ala tahu yang haram itulah ujian bagi kamu, dan kalau kamu mengambilnya itu akan memudaratkan kamu. Kerana dia lebih mengetahui tentang maslahat mereka dalam menahan mereka daripadanya dan daripada terlibat dengan yang haram di dunia dan di akhirat. Dan dia menguji ketaatan mereka dengan perintah untuk beribadah melalui perkataan dan perbuatan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ingin menguji kita. Lalu
Ya, dia ingin menguji kita dengan melihat sejauh mana kita dapat taat. Jadi melalui Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepada kita hamba-hambanya bahwasanya dia ingin menguji ketaatan kita. Bagaimana Allah menguji ketaatan kita? Yaitu yang pertama melalui perintah agar kita beribadah, yang melalui perkataan dan juga perbuatan kita, serta menahan diri daripada perkara-perkara yang haram yang dia larang. Itu dipanggil ujian ketaatan. Ada perintah buat dan ada perintah larang. Maka Allah ingin melihat sejauh mana kita dapat taat kepada dia. Dan dia memberi ganjaran kepada mereka yang taat dengan kekal dalam syurga dan selamat daripada azabnya. Jadi orang yang taat, Allah Ta'ala akan beri ganjaran, iaitu mereka akan kekal dalam syurga dan mereka akan diselamatkan Allah daripada azab neraka. Suatu ganjaran yang agung yang menggambarkan kebesaran sifatnya. Maha suci dia, ya Allah. Dan dia ini Allah beritahu mereka apa yang diwajibkan ke atas orang-orang taat kepadanya, orang yang beriman. Dalam melalui Al-Quran juga Allah memberitahu kepada kita, hamba-hamba dia, apa yang wajib. Dalam mentaati Allah Ta'ala itu apa yang wajib. Dan dia memberi peringatan. Yani Allah juga memberi peringatan melalui Al-Quran kepada mereka, kepada manusia, kepada hamba-hambanya, melalui kisah orang-orang sebelum mereka. Sebab itu di antara yang terkandung dalam Al-Quran ialah perkhabaran orang yang terdahulu. Di mana kata Imam Syafi'i rahimahullah, melalui perkhabaran orang yang terdahulu ini Allah ingin beri peringatan. Dan dia ini Allah memberi peringatan kepada mereka melalui kisah orang-orang sebelum mereka yang lebih banyak harta dan anak-anak, lebih panjang umur dan lebih baik kesan-kesan peninggalan mereka berbanding dengan kamu. Okay? Di mana mereka menikmati bahagian mereka di dunia. Namun, kemudian apabila datang ketentuan Allah, mereka didatangi kematian sebelum sempat mencapai angan-angan mereka dan ditimpakan ke atas mereka azab apabila sampai ajal mereka. Maka kamu jangan menjadi seperti mereka. Mereka dahulu dibinasakan oleh Allah belum sampai angan-angan. Angan-angan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan, kegembiraan, keseronokan dunia, tiba-tiba ditimpa azab oleh Allah. Mati dalam keadaan tidak tercapai keinginan. Maka kamu kena ambil iktibar untuk menjadi umat yang baik supaya kamu capai kebahagiaan, kejayaan. Semua itu agar manusia mengambil pengajaran pada waktu yang masih ada. Dalam usia yang masih ada ini, ambil pengajaran. Ingat bahawasanya kehidupan di dunia ini adalah ujian daripada Allah Ta'ala untuk melihat apakah kita menjadi hamba yang taat ataupun kita menjadi hamba yang ingkar. Semua itu agar manusia mengambil pengajaran pada waktu yang masih ada, memahami dengan penjelasan yang nyata, sedar sebelum tertutup hati dengan kelalaian, dan beramal sebelum berakhirnya tempoh kehidupan. Pada saat itu, tiada lagi alasan yang diterima dan tiada lagi tebusan yang diambil. Allah tidak terima lagi nak tebus. Kerana Allah Ta'ala dah beri peluang kepada kita untuk kita menebus di dunia lagi. Tebus dengan iman, dengan amal saleh, dengan taubat, dengan penyesalan dan sebagainya. Maka semua itu berguna. Apa yang kita lakukan di dunia ini untuk kita menebus kelalaian kita, kejahatan kita, semua berguna. Tapi kalau kita hanya menunggu akhirat untuk kita menyesali, maka sesalan di sana tidak ada guna lagi. Maka Allah Ta'ala berfirman, Yauma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairin muhdara wa ma'amilat min su'in tawaddu law anna bainahu wa bainahu amadan ba'ida. Ingatlah hari kiamat yang padanya tiap-tiap seorang akan mendapati apa saja kebaikan yang telah dikerjakannya
dikerjakannya sedia dibentang kepadanya dalam surat-surat amalnya. Dan demikian juga apa saja kejahatan yang telah dikerjakannya turut dibentangkan juga. Ketika itu tiap-tiap orang yang bersalah ingin kalau ada jarak yang jauh di antara dia dengan amalnya yang jahat itu. Pada ketika itulah barulah timbul penyesalan. Alangkah baiknya kalau dulu aku tidak buat. Alangkah baiknya kalau dulu aku tidak pernah melakukannya. Ya, tidak pernah hadir kejahatan-kejahatan dalam hidupku kalau dulu. Tapi apa guna lagi kerana nasi sudah menjadi bubur, penyesalan sudah tidak berguna lagi. Maka setiap apa yang Allah turunkan dalam kitabnya yang Al-Quran adalah rahmat dan hujah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah kepada kita, semua yang Allah Ta'ala turunkan dalam Quran ni adalah rahmat dan juga hujah. Okay. Orang yang mengetahui adalah mengetahui dan orang yang jahil tentangnya adalah jahil. Tidak berilmu orang yang jahil tentangnya. Mana siapa yang jahil tentang Quran, dia tidak boleh dikatakan dia ni orang berilmu, dan tidak jahil orang berilmu dengannya. Ya, tidak boleh dikatakan jahil orang yang menguasai ilmu Quran. Di sinilah dia panggil pentingnya kita. Nanti Imam Syafi'i akan sebut kepada kita, timbalah sebanyak mungkin ilmu Quran. Manusia itu berbeza-beza darjat dalam ilmu, kata Imam Syafi'i. Kedudukan mereka bergantung kepada tahap ilmu yang mereka miliki tentang Al-Quran. Ya, berbeza. Mana martabat manusia ini berbeza dalam menurut pada ilmu. Kedudukan manusia ini bergantung pada tahap ilmu yang mereka miliki tentang Al-Quran. Jadi kalau banyak ilmu kita menguasai Al-Quran, maka martabat kita pun tinggi di sisi Allah Ta'ala. Dalam surah Al-Mumtahanah, Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan senantiasa mengangkat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan juga orang yang dikurniakan ilmu dengan darjat-darjat ketinggian yang tidak ada penghujung. Dan di sini Imam Syafi'i menyatakan bahawa ilmu yang dimaksudkan itu ialah Quran khususnya, secara khususnya. Kalau melihat konteks inilah, kerana kita baca ni kitab Imam Syafi'i, dia sebut begitu. Manusia itu berbeza-beza dalam ilmu. Kedudukan mereka bergantung kepada tahap ilmu yang mereka miliki tentang Al-Quran. Maka wajib ke atas penuntut ilmu untuk berusaha semampu mungkin untuk menuntut sebanyak-banyak ilmu tentang Al-Quran. Itu yang pertama. Ya. Kalau tengok dalam teks Arabnya, dia kata fahuqqa ala talabatil ilmi, maka menjadi kemestianlah ke atas penuntut ilmu, ataupun selayaknya lah seorang penuntut ilmu itu untuk berusaha ala talabatil bulugh ghayati juhdihim fil istikthari min ilmi ay ilmi al-Quran. Berusaha semampu saya mungkin untuk menuntut sebanyak-banyak ilmu tentang Quran. Bersabar menghadapi segala halangan ketika menuntutnya. Dalam pencarian ilmu Al-Quran ini, untuk memahami Al-Quran ini, untuk mentadabbur Al-Quran, untuk belajar tafsir Al-Quran, ini kena banyak bersabar, kata Imam Syafi'i. Mengikhlaskan niat kerana Allah dalam memahami ilmu Al-Quran, sama ada secara nas atau istinbat. Ikhlas, kerana Allah dalam usaha memahami Al-Quran, ikhlas. Jadi bagaimana nak memahami Al-Quran, kata Imam Syafi'i, sama ada secara nas. Nas ini iaitu kefahaman yang sedia ada pada lafaz, ataupun kita kata memahami secara mantuk. Secara nas dia bagi dilalatul nas, makna yang jelas, dan satu dilalah yang jelas, yang tidak kesamaran, yang dapat dipahami secara langsung. Cuma masalah kita ni, kita tak faham bahasa Arab itu saja. Ataupun memahami secara istinbat. Ini dilalah al-mafhum, sama ada mafhum muwafaqah atau mafhum mukhalafah.
ataupun dipanggil dilalah secara lazim, ya. Jadi itu yang memerlukan kepada dipanggil kepada ilmu usul itu. Kalau ilmu usul, dan juga dilalah melalui dipanggil bil makna, itu qiyas, kefahaman dari sudut dipanggil dari sudut maknawi, atau bila arti lain disebut dalam bahasa kita, memahami apa yang tersurat dan juga yang tersirat. Memahami bukan saja secara konseptual, tapi juga kontekstual. Yang memahami secara konsep dan juga memahami secara konteks. Merangkumi ilmu asbabun nuzul, dan juga memahami dari sudut, kalau bahasa pula ada sudut balaghahnya dan sebagainya. Jadi banyaklah kefahaman, dan ada juga dibezakan di antara tafsir dan takwil dan juga tadabbur. Tafsir memahami apa yang tersurat, takwil memahami apa yang tersirat. Didalah mantuq, mafhum muwafaqah, mafhum mukhalafah. Itu semua perlu diambil kira, dipelajari dalam usaha kita untuk kita memahami Al-Quran dengan sedalam-dalamnya. Dan kata Imam Syafi'i lagi, dan sentiasa memohon pertolongan Allah dalam hal itu, kerana sesungguhnya tiada kebaikan yang dapat dicapai melainkan dengan pertolongannya. Jadi sentiasa berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, berilah kefahaman kepadaku tentang kitab suci-Mu ini. Dan selalu kita mendengar orang-orang hafiz, al-muqri, orang-orang guru-guru yang mendidik manusia menghafal Quran, yang mereka kata pada murid-murid mereka, sebelum kamu nak hafal Quran, berdoa dulu, minta izin daripada Allah. Minta izin daripada Allah untuk menghafal kalamnya. Berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, izinkanlah aku untuk aku menghafal kalam-Mu. Begitulah juga kita berdoa. Imam Syafi'i kata, dan sentiasa memohon pertolongan Allah dalam hal itu. Mana dalam usaha menimba ilmu Al-Quran. Kerana sesungguhnya tiada kebaikan yang dapat dicapai melainkan dengan pertolongan Allah. Sesungguhnya sesiapa yang memahami ilmu hukum hakam Allah dan kitabnya, sama ada melalui nas atau melalui istidlal, dan Allah memberinya taufik untuk beramal dengan ilmu tersebut. Ini cuba hati Imam Syafi'i kata apa? Sesungguhnya siapa yang memahami ilmu hukum hakam Allah dalam kitabnya, bukan saja ilmu hakam fiqh, hukum hakam aqidah, hukum hakam fiqh, hukum hakam tasawuf. Sesungguhnya siapa yang memahami ilmu hukum hakam Allah dalam kitabnya Quran ini, sama ada melalui nas ataupun istidlal, istinbat, dan Allah memberinya taufik untuk beramal dengan ilmu tersebut, maka dia akan mencapai kelebihan dalam agama dan dunia. Dia akan terselamat daripada keraguan. Semua keraguan, kesangsian yang ada dalam hati dia ini, sama ada berkait dengan akidah, keamalan ke, berkait dengan masalah hati ke, semuanya akan bersih. Kalau dia dikurniakan Allah dengan ilmu Quran, hatinya diterangi dengan hikmah, dan dia akan memperolehi kedudukan kepimpinan dalam agama. Allah akan angkat martabatnya, Allah Ta'ala akan angkat darjatnya, sehingga dia mampu untuk menjadi tokoh dalam agama ini. Walaupun dia tak nak, walaupun dia tak minta. Tapi kalau dia ada ilmu ni, Quran ni, secara langsung, secara automatik, dia akan
ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita mohon kepada Allah yang memulakan kurniaan nikmat kepada kita sebelum kita layak menerimanya. Kita ni tak layak pun nak terima nikmat Allah, tapi Allah Taala beri tanpa kita atur, tanpa kita nak. Jadi kita nak lagi lah, kita minta lagi. Sebagaimana Engkau memberi tanpa meminta, ya Allah. Sekarang ni aku nak minta, ya Allah, agar Engkau mengurniakan kepadaku ilmu Al-Quran. Dan yang terus mengekalkannya ke atas kita walaupun kita sering cuai dalam mensyukurinya. Yang menjadikan kita termasuk dalam sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Kita ingin mohon kepadanya agar dia mengurniakan kepada kita kefahaman terhadap kitabnya, Al-Quran ini. Kemudian kefahaman terhadap sunnah Nabi-Nya. Serta kemampuan untuk berkata dan beramal dengan apa yang, dengan kata-kata dan amal itu, kita dapat menunaikan hak Allah Ta'ala. Agar Allah kurniakan kepada kita peluang, kemampuan untuk kita menunaikan hak Allah melalui ucapan kita dan juga amalan kita. Dan akan menambahkan lagi kelebihan pahala untuk kita. Ilmu, kefahaman tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi yang membawa kita untuk beramal bagi kita menunaikan hak Allah dan juga untuk kita menambahkan pahala bekalan yang kita dapat bawa di akhirat nanti. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, tiada satu pun peristiwa yang berlaku kepada seseorang daripada kalangan orang Islam melainkan dalam kitab Allah terdapat petunjuk jalan yang benar baginya. Kita kena pegang sungguh-sungguh. Imam Syafi'i kata apa? Imam Syafi'i kata di sini, tiada satu pun peristiwa yang berlaku kepada seseorang daripada kalangan orang Islam, dan kita orang Islam, melainkan dalam kitab Allah terdapat petunjuk jalan yang benar baginya. Tinggal lagi kita nak baca. Baca sungguh-sungguh, perhati dan baca dengan jujur. Apa yang Quran kata itu membuka jalan, menerangi jalan di hadapan kita. Dan kita pegang sungguh-sungguh. Maka segala kekusutan, kesulitan, pembalahan semuanya akan selesai. Kerana itu yang disebut oleh Imam Syafi'i. Tiada satu pun peristiwa yang berlaku kepada seseorang daripada kalangan orang Islam melainkan dalam kitab Allah. Melainkan dalam kitab Allah terdapat petunjuk jalan yang benar baginya. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratal azizil hamid. Inilah kitab Al-Quran kami turunkan dia kepada kamu, wahai Muhammad SAW, supaya engkau mengeluarkan manusia seluruhnya dari gelap gulita kekufuran kepada cahaya iman dengan izin Tuhan mereka. Dari gelap, mengeluarkan manusia daripada gelap gulita kekufuran kepada jalan Allah yang maha kuasa lagi maha terpuji. Dan dia berfirman lagi, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami pula turunkan kepada kamu, wahai Muhammad, dan kami pula turunkan kepada kamu, wahai Muhammad, Al-Quran yang memberi peringatan, supaya engkau menerangkan kepada umat manusia akan apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. La'allahum yatafakkarun. Sebab itu Al-Quran ini perlu difikirkan, perlu direnungi. Kerana itu disebut oleh Allah, la'allahum yatafakkar. Bukan sekadar kita baca saja, tapi kita tak renung, tak berfikir. Kita tidak menimba ilmu daripada dia, kita tidak memerah otak untuk mencungkil, menimba, mengeluarkan sebanyak mungkin ilmu, mutiara-mutiara daripadanya. La'allahum yatafakkar. Kami turunkan Quran ini supaya mereka memikirkannya. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran menjelaskan tiap-tiap sesuatu. Al-Quran menjelaskan tiap-tiap sesuatu, kata Allah, dan menjadi hidayah petunjuk serta membawa rahmat dan berita yang menggembirakan bagi orang-orang Islam. Bawa petunjuk, tibyanan likulli syai'in, menjelaskan setiap sesuatu, menjadi hidayah, menjadi rahmat dan juga menjadi khabar gembira bagi orang-orang Islam.
Dan dia berfirman lagi, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu, ya Muhammad, Al-Quran sebagai ruh. Hebat Quran ni. Tadi dah sebut tibyanan likulli syai'in rahmatan hudan wa rahmatan wa busyra. Ni Allah Ta'ala sebut ruhan min amrina, sebagai ruh, ya, yang menghidupkan hati. Engkau tidak pernah mengetahui sebelum diwahyukan kepadamu apakah kitab Al-Quran itu, dan tidak juga mengetahui apakah iman itu. Akan tetapi kami jadikan Al-Quran cahaya yang menerangi. Kami beri petunjuk dengannya sesiapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguhnya engkau, ya Muhammad, adalah memberi petunjuk dengan Al-Quran itu ke jalan yang lurus. Demikianlah, tuan-tuan sekalian, akhir hujung khutbah Imam Syafi'i rahimahullah di awal kitab Risalah, yang banyak menekankan tentang Al-Quran. Bagaimana kita, apa yang perlu kita lakukan dalam interaksi kita dengan Al-Quran Al-Karim. Satu taujihat yang kita lihat sangat kuat, sangat kukuh dan juga sangat terarah. Imam Syafi'i di muqaddimah sebelum dia masuklah kita Risalah, kita usul fiqh. Kita usul fiqh yang terawal, kerana Imam Syafi'i ini disebut sebagai muassis, wadi'u ilmu usul fiqh, orang yang meletak batu asas kepada ilmu usul fiqh. Memanglah kita nak baca kitab Risalah ni bukannya senanglah. Tapi kita baca ni muqaddimah saja. Kita baca muqaddimah ni, kita nak ambil panduan. Muqaddimah ni Imam Syafi'i memberi panduan yang tidaklah susah untuk kita faham. Mudah-mudahan kita sebagai orang awam ni, kalau kita bukan kita nak cungkil, nak istimbat hukum itu untuk bagi fatwa dan sebagainya, tidak. Tapi kita nak ambil semangat dan kita nak cuba memahami Al-Quran dengan sekadar kemampuan kita, dan juga untuk mentadabur Al-Quran. Sekurang-kurangnya ayat-ayat yang ringkas, surah-surah yang pendek sebagai contohnya. Dan setiap kali kita hadir kuliah-kuliah tafsir dan sebagainya, maka kita faham apa Imam Syafi'i ajar kita tadi. Iaitu kita mengambil panduan daripada Al-Quran untuk kita bercakap dan juga beramal, bagi kita menunaikan hak Allah Ta'ala, dan juga untuk kita memperbanyakkan pahala dan juga ganjaran bagi kita bawa ke akhirat nanti, ataupun kehidupan kita selepas mati. Alhamdulillah, dalam 2 sesi kita baca, bagi tuan-tuan dan sekalian yang terlepas boleh tengok yang pertama, hanya 2 sesi saja. Dan dengan itu selesailah kita membaca untuk bacaan kali ini, iaitu khutbatu al-Imam Syafi'i, khutbah ataupun pembuka muqaddimah Imam Syafi'i bagi kitabnya Risalah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memberkati hidup kita, insya-Allah, dan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk menjadi hamba-hambanya yang taat. Pertama sekali, kekuatan untuk kita banyak baca Quran, banyak kita mempelajari ilmu tentang Al-Quran. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.